Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita bacaan ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini kita akan mendengar, melihat dan membaca sama-sama insya-Allah dari surah At-Taubah ayat 27 hingga ayat ke-31. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh ambil dan buka ke halaman 191. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas sebentar saja lagi ke layar masing-masing. Jadi sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman kita yang bersama daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa dipandu Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik, apa khabar semuanya? Apa khabar? Diharapkan sihat sejahtera. Sebelum kita mulakan, saya ada dua permohonan, dua permintaan, dua rayuan kepada teman-teman. Yang pertamanya, saya nak ajak teman-teman, marilah bantu saya. Kita sebar luaskan ilmu ini dengan menekan button share. Jadi diharapkan sahabat-sahabat kita tekan button share dahulu, boleh tak? Dan kita mungkin juga nak bantu pasangan kita, anak-anak kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi siapa yang nak bantu pasangannya, tag pasangannya. Siapa nak bantu anak-anak dia,
tag anak-anak dia insya-Allah supaya kita satu keluarga dapat baca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, saya nak minta teman-teman, marilah kita tanamkan dalam diri kita dan sahabat-sahabat kita pemikiran bahawa mengaji Al-Quran ini senang dan mudah. Jadi, kita dapatkan dahulu seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh ya, bantu saya, kita komen mudahnya mengaji Al-Quran dan kita share. Terima kasih yang tolong komen, terima kasih yang tolong share. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat ini dengan pahala yang mencurah-curah. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat bacaan isti'azah sebelum kita masuk kepada bacaan ayat. Sahabat-sahabat ni rahmati Allah, diharapkan semua dah bersedia ya. Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Baik, pastikan lafaz isti'azah ini dibacakan ya, dengan betul. Hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah makhrajnya. Jadi a'udzu billah, dan billah ni lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Baik, kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, semua dah bersedia untuk kita masuk kepada ayat yang pertama untuk hari ini. Ayat ke-27 daripada surah At-Taubah. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan sebentar lagi ini untuk kita bantu kawan-kawan kita yang mungkin yang terlewat masuk. Dan yang paling utama, kita nak bantu diri kita sendiri untuk mengingati pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Baik, kita lihat pada awalnya sa. Sa ni di hujung lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman. Hujung lidah ini. Sa, dia keluar di hujung lidah. Bertemu di antara 2 gigi. Bertemu dengan 2 gigi di atas. Sa. Sum. Di sini kita jumpa mim sabdu dibacakan dengan wajibul gunnah. Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Summayatu. Baru masuk mayatu. Jangan baca summayatu. Summayatu. Tak betul. Di sini mesti disempurnakan kadar panjang 2 harakat. Summayatubullah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal. Berbeza dengan lafaz isti'azah tadi kita baca nipis. Di sini kita baca tebal. Kalau ada teman-teman yang mungkin pertama kali bersama dan mengikuti pelajaran saya ini, saya nak bagi tahu sekali lagi, iaitu apa dia? Perkataan Allah ada kala dibaca tebal, ada kala dibaca nipis. Bila dibaca tebal? Dibaca tebal bila datang sebelumnya baris dhammah seperti ini, ataupun datang sebelumnya baris fathah seperti ini, dibaca tebal. Tetapi kalau datang sebelumnya baris kasrah seperti ini, maka dia dibaca nipis. Jadi boleh ingat kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk menekan button share. Thumma yatubullahu min. Di sini hukum iqlab, hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Jom kita fahami dulu. Iqlab maksudnya kita menukar. Apa yang ditukar? Bunyi nun itu daripada min jadi ditukarkan kepada bunyi mim. Mim, tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Mim ba, baru masuk ba. 2 harakat jangan lupa. Ba di ain pertengahan kerongkong. Di za di hujung lidah. Lika ala mai. Di sini idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya boleh jadi hukum ikhfa hakiki ataupun idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah sahaja. Pada hukum iqlab, nun mati diberikan tanda mim kecil. Itu beza dia di dalam Al-Quran As-Samusmani. Manakala hukum izhar halqi, nun matinya ada tanda mati. Jadi itu perkara-perkara yang mesti kita berikan perhatian waktu kita membaca Al-Quran agar tidak tersilap pada bacaan dan juga panjang harakat. Di sini kita baca masuk beserta dengung. May yasha. Kalau waqaf, hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Wallah dibaca tebal 2 harakat. Wallahu ghafur. Ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Ghafurur. Di sini idgham bila gunnah. Daripada ghafurun jadi ghafurur.
Ghafurur Rahim. Haim, ha pedas. Jangan baca Rahim. Jadi ha simpul di sini. Rahim. Dan baru mati di sini. Waqafkan. Jadi mati mendatang. Dengan sekurang-kurang 2 harakat. 4 atau 6. Jangan waqaf dengan Rahim. Tak betul Mestilah Rahim. Baru berhenti. Jom kita dengarkan bacaannya. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Baru berhenti. Tapi berhenti waqaf, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita baru saja di awal pelajaran. Untuk hari ini kita nak baca sampai ayat 31 sahaja. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat Masih bersemangat ke tak? Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman jangan lupa untuk menekan button share. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ya, dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi. Ha baris atas naik di atas lam yang bersabdu ini. Kena tekan sikit. Hal. Jangan baca halazi, tak betul. Halladzi. Zi di hujung lidah dibaca 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nu itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Innamal. Dengungkan wajibul ghunnah di sini. Jangan baca innamal tak betul Innamal mim baris atas naik di atas lam yang bertanda mati di sini namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lamnya dibunyikan. Innamal musyriku. Ri jadi nipis. Jangan baca tebal. Riku tak betul. Yang betulnya musyrikuna najasu. Na 2 kali di sini. Jadi jangan lambat. Na nak kena ni jangan lambat. Sebab itu bila baca Al-Quran nak bagi lancar, mata kita bergerak dahulu. Mulut ikut kemudian. Jangan mata dengan mulut seiringan. Kalau mata dengan mulut seiringan, dia akan jadi musyrikuna najasun. Jadi kita lambat. Jadi mulut sebut ku, na tu kita dah nampak dah. Tengok di bawah, tengok dia nak masuk ke mana. Dia nak masuk ke na juga. Musyrikuna najasun. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya sin tanwin di depan bunyi sun. Tapi datang fa jadi su. Disamarkan 2 harakat. Fala yaqa. Ada lantunan di sini qalqalah surah. Fala yaqrabul. Bul. Ba baris depan naik di atas lam di sini. Sekali lagi alif lam qamar Masjidal. Masjidal. Terus naik di atas lam. Alif lam qamar sekali lagi. Ha pedas. Harama ba'. Harama ba'. Di pertengahan kerongkong. Ba'. Da'a. Da'a. Da 1. A 2 harakat. Mihim. Mihim. Him. Bukan mihim. Beza him dengan him. Ha baris kasrah bunyi hi. Bukannya bunyi he. Jadi bila bertemu mim. Amihim. Hadha. Ha. Ha dipangkal kerongkong. Za hadza. Kemudian wa in jelaskan saja izhar halqi. Izhar halqi nun matinya ada tanda mati. Mungkin ada yang tolong tulis poin-poin ini penting saya ulangi Penting sangat-sangat sebab itu saya bagi tahu. Wa in khiftum. Tum bukan tum, beza tum dengan tum. Ta baris dhammah bunyi tu bukan bunyi to. Wa in khiftum ailatan. Ikhfa hakiki. Ta samarkan saja, bukan tan lagi dah. Kalau ta asalnya tan, tapi datang fa jadi ta. Fasau muncungkan mulut. Fasau fayu. Ghain dipangkal kerongkong. Yuni 2 harakat. Kumullah. Lafz jalalah dibaca tebal. 2 harakat. Humi ikhfa hakiki 2 harakat. Fad dad ini makhrajnya di tepi lidah. Saya tunjukkan tepi lidah kita ini kanan atau kiri mengikut keselesaan.
Kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Fadlihi. Hi ini maksilah tawilah dibaca 4 atau 5 harakat. Jangan baca 2. Ramai yang baca 2 harakat saja di sini. Lihi isya. Idgham birunnah di sini. Masuk maaf. Di sini ikhfa hakiki, bukan idgham birunnah, tersilap. Ikhfa hakiki 2 harakat. Barulah sya. Sekurang-kurang 2 harakat. 4 atau 6 harakat kalau waqaf. Kemudian dengungkan di sini 2 harakat wajibul ghunnah. Innallaha alimun. Idhar halqi. Idhar halqi pada tanwin di depan dhammatain dia tulis macam 69. Berbeza dengan ikhfa dia tulis macam 99. Sedangkan kedua-duanya baris dhammatain, 2 di hadapan. Tetapi cara tulisan yang berbeza kerana hukum yang berbeza. Hakim, ha pedas. Hakim. Dan diwaqafkan dengan sekurang-kurang 2 harakat dan di akhir baru masuk ke mim. Jangan masuk awal. Kalau masuk awal jadi hakim. Tak betul. Dia mestilah lalu melalui ya dulu. Hakim. Ujung baru sampai ke mim. Gitu. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Sahabat-sahabat, ikut kita baca bersama-sama. Tarik nafas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Innallaha alimun hakim. Okey, boleh ikut ke tak boleh ikut? Sahabat-sahabat, tarik nafas. Siapa yang tak sampai nafas, tarik nafas dahulu ya. Sebelum nak baca ayat yang panjang. Siapa yang sampai nafas, alhamdulillah. Sikit sebanyak sahabat-sahabat cuba untuk improvekan. Untuk kita baca Al-Quran dengan lebih selesa. Diharapkan sahabat-sahabat mendapat manfaat sedikit sebanyak perkongsian saya hari ini. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jadi jangan lupa untuk tekan button share. Sekali lagi sahabat-sahabat, kita tarik nafas dan kita baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Innallaha alimun hakim. Baru berhenti di situ. Tapi berhenti waqaf, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Sedikit lagi kita nak baca sampai ayat 31 saja hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan dalam fikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini seronok sebenarnya. Baik, sahabat-sahabat, kita nak masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu, marilah kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini.
Kita sedekahkan juga kepada pasangan kita, ahli ibu bapa kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jika ada teman-teman kita yang tulis nama ahli keluarganya, ibu ayahnya, kita nak, kalau boleh teman-teman yang lain tolong amin-aminkan. Baik, jom kita lihat ayat yang seterusnya ini. Qatilul ladzi qa ni makhrajnya di mana? Qa makhrajnya di pangkal lidah. Pangkal lidah, saya tunjukkan. Ni lidah kita ini di pangkal ini, di belakang ini. Qatilul ladzi di hujung lidah. La yu'minuna billah. Lafz jalalah ni dibaca nipis. 2 harakat. Wala bil. Bukan wala bil. Ramai baca bil di sini. Ba bari kasrah bunyi bi. Bukan bunyi b. Jadi jangan baca wala bil. Wala bil yaumil 2 harakat. Kha di hujung kerongkong ini. Hujung kerongkong ini. Khiri wala hafadas. Yuharrimuna ma bukan ma, jangan nganga luas. Nganga luas nanti lalat masuk mulut. Jangan ma, tak ma. Ma gitu saja, 2 harakat. Haramallah dibacakan tebal di sini 2 harakat. Huwa rasuluhu 2 harakat, maksilah qasirah. Wala yadinu. Ya 1, di 2, nu 2. Nadi, na 1, di 2. Jadi yang mana 1, yang mana 2 harakat itu kena disiplin betul-betul. Wala yadinu nadinal. Dinal, nun bari atas. Naik di atas lam yang bertanda mati ni. Haqqi minal ladhina utul kitab. Ta 2 harakat. Bahatta yu'tul ta. Jangan baca yu'tul. Ramai yang silap tertukar antara bunyi ta dengan ta. Tu dengan tu. Yu'tul jizyata ai. Di sini nun mati bertemu ya. Sebelum itu huruf zai. Zai makhrajnya di mana? Hujung lidah ni dia bersentuh dengan antara gigi dengan gusi itu. Jiz bahagian bawah. Saya tunjukkan. Hujung lidah ini bawa ke bawah gigi ni, antara gigi dengan gusi bahagian bawah ni. Jiz gitu. Jiz yatai. Ai di sini idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya, masuk beserta dengung. Yadiu di sini asalnya yadin dan dindun, yadin. Tapi datang waw jadi yadiu dengan 2 harakat. Wa hum idhar syafawi saghirun. Waqafkan dengan ma'ari li sukun. Sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya sahabat-sahabat. Baca bersama-sama. Ayat ini agak sedikit panjang ya. Mungkin kalau perlu pendek saya akan qita'ah-qita'ahkan untuk membantu teman-teman yang tak sampai nafas. Tarik nafas dahulu. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq wa la yadinuna dinal haqq minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyah hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Okey, boleh ikut? Sekali lagi, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qatilul ladhina la yu'minuna
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Baru berhenti. Okey, semua diharapkan boleh belajar sesuatu lah, diharapkan insya-Allah. Kita lihat satu persatu dulu, saat lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 27 hingga ayat ke-31 dari surah At-Taubah. Diharapkan teman-teman masih bersemangat. Masih bersemangat. Baik. Saya ada kuis yang pendek hari ini. Sekejap lagi saya tanyakan. Saya nak senang saja. Nak suruh pilih A, B atau C saja. Kita lihatkan ayat ini. Sebelum itu sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, saya merayu, saya mengajak dan saya memohon teman-teman untuk menekan button share ya. Bantu saya insya-Allah. Belanja share sikit boleh. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Wa qalatil. Jangan baca wa qalatil. Ramai baca til di sini. Ta baris kasrah bertemu lam bukan til. Til. Ta baris kasrah bunyi ti bukan t ya. Itu kena hati-hati. Wa qalatil yahudu Uzai. Zai baris atas bertemu ya. Zai. Kemudian saya tak nak bagi tahu lagi bacaan ini. Saya nak bagi kuis. Saya nak suruh sahabat-sahabat pilih A, B atau C. Yang A, siapa pilih A? Uzairun binullah. Siapa yang pilih Uzairun? Bukan pilih ni maksudnya bukan suruh pilih. Maksudnya selama ni macam mana kita baca? Kalau jumpa perkataan ini, macam mana kita baca? Siapa yang baca sebelum ni bacaan A? Uzairun binullah. Siapa yang baca Uzairun binullah? A. Siapa jawab A, tekan A di ruangan komen. Siapa yang jawab B? Siapa yang baca Uzairun ibnullah? Siapa yang baca Uzairun ibnullah? Siapa yang baca begitu? Komen B. Siapa yang baca pilihan C pula? Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Jawab C. Saya nak kalau boleh semua yang ramai-ramai bersama saya ni pilihlah A, B atau C. Yang betul pun alhamdulillah, mungkin selepas ini sahabat-sahabat akan ditahqiqkan. Saya akan confirmkan bahawa bacaan sahabat-sahabat selama ini memang betul. Yang mana yang baca silap, jangan bimbang, jangan risau. Kita akan perbetulkan. Mulai hari ini kalau jumpa contoh begini, sahabat-sahabat dah tak ada masalah, dah boleh baca dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang pilih A, Uzairun ibnullah A, ataupun siapa yang pilih B, Uzairun ibnullah, dan siapa yang pilih C, Uzairun ibnullah, jawab di ruangan komen. Jawapan yang betul sekejap lagi kita kenal pasti. Kita baca ayat ini dahulu sampai habis, sekejap lagi saya bagi tahu apakah jawapan yang betul. Kalau boleh minta semua mengambil bahagian ya, komen di ruangan bawah. Yang silap pun jangan malu. Jangan malu insya-Allah. Tak apa, kita belajar dari kesilapan tersebut ya. Kita teruskan dahulu, habiskan ayat ini, sekejap lagi kita balik pada sini. Wa qalatin. Baik, sebelum tu yang lain ya, tolong jawab ya. Yang tadi kita lihat dahulu sambungannya. Di sini dengungkan dua harakat. Wa qalatin, dengung dua harakat. Nasaral, ra baris atas naik di atas lam yang bertanda mati di sini. Alif lam qamar ya.
Masih ibnullah. Beza kan? Di sini kita baca lain, di sini lain. Di sini ha dari atas naik terus di atas ba. Hubnullah. Jadi kemudian waqaf sili di sini. Afdalnya dilanjutkan, tapi sahabat-sahabat tak sampai nafas boleh berhenti di sini ya, tapi berhenti dengan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan Masih ibnullah. Itu tak betul ya. Mestilah Masih ibnullah baru berhenti. Kemudian ujung lidah. Dzalika qauluhum. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi mim matinya tidak diberikan tanda mati. Kalau izhar syafawi ada tanda mati. Yang tak ada tanda mati mim jangan lupa dibacakan 2 harakat. Qauluhum 2 harakat. Barulah bi afwahihim. Him bukan hihim tapi hihim. Kemudian sekali lagi waqaf sili. Yudahi'una qawlal ladzina kafaru min. Ikhfa di sini dibacakan dengan samar 2 harakat tetapi dibacakan dengan tebal ya. Min qabl. Waqaf. Qabl. Makhraj yang terakhir adalah pada huruf lam. Kemudian qatalahumullah. Kalau waqaf. Kalau wasal qatalahumullahu anna yufakun. An dengungkan di sini 2 harakat. Na 2 harakat. Yu hamzah itu tanda mati, ada mati asli. Yufakun. Baik, jom kita lihat yang tadi. Jawapannya. Ramai tak yang komen? Ramai tak yang komen? Saya nak tengok. Oh, ramai yang komen. Alhamdulillah. Ada yang komen A, ada yang komen C, tak apa. Yang komen A ke, komen C ke, komen B ke? Sekarang ini saya tahu ramai yang dah bersama dengan kita, yang dah belajar. Kita dah jumpa contoh yang begini sebelum ini. Mereka dah dapat jawapan yang betul. Mungkin yang beri jawapan salah, mungkin pertama kali bersama dengan kita. Alhamdulillah, tak apa. Sahabat-sahabat, kekal bersama dengan pelajaran ini insyaAllah. Sampai kita khatam Al-Quran, saya yakin dan percaya insyaAllah sahabat-sahabat akan merasai perubahan dalam kualiti bacaan Al-Quran. Baik, jawapan yang betul ialah, di sini nama hukumnya nun wiqayah ataupun nun wasal. Dibacakan dengan sambung. Asalnya ra itu tanwin. Siapa yang baca A, Uzair ibnullah, salah. Siapa yang bagi jawapan A, salah. Siapa yang bagi jawapan B, Uzairun ibnullah, juga salah dari segi bacaan. Segi bacaan. Tapi dari segi percakapan, kalau kita bukan baca ayat Al-Quran, itu tidak memberi faham. Ayat itu masih lagi memberi faham. Tetapi yang sebetul ialah bacaannya Uzairun ibnullah. Bagaimana kita lakukan? Ada 3 stepnya. Mungkin ada yang nak tolong tulis, penting. Sebelum saya nak cerita benda ini, saya nak sahabat-sahabat yang ramai-ramai ini tekan button share dulu, boleh tak? Baik. Step dia yang pertama, huruf yang berakhir dengan tanwin tersebut, dia ni dibaca begini, dalam situasi begini ya teman-teman. Apabila huruf yang berakhir dengan tanwin dan datang selepasnya huruf yang bermula dengan hamzah wasal. Situasi pertama. Ataupun situasi kedua, huruf yang berakhir dengan tanwin datang selepasnya huruf alif atau lam. Maka dia dibaca dengan kaedah yang saya nak bagi tahu ini. Step dia yang pertama, tolong tulis. Step yang pertama, huruf yang berbaris tanwin dibuangkan satu baris. Contohnya run jadi ru. Kalau tan jadi ta, bin jadi bi, run jadi ru. Step yang pertama. Step yang kedua, didatangkan nun. Tetapi datangkan dalam fikiran kita, bukan kita ambil pen pi tulis pula di sini, jangan ya. Dalam Al-Quran Al-Majid memang ada dah sedia nun kecil itu. Tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani memang tidak ditulis ya. Baik, kita datangkan nun kecil. Step yang kedua. Step yang ketiga, nun itu diberikan baris kasrah. Jadi kita baca Uzairunib. Sebab apa nib? Sebab nun tu baris bawah bertemu dengan ba yang bertanda mati. Jadi ada pantulan di sini, ada khalkhalah. Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah.
Begitu bacaannya. Dapat diharapkan kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, jangan lupa hit like dan juga tolong berikan share kepada saya supaya ilmu ini terus juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang mungkin sebelum ini baca silap pada tempat yang begini. Jom kita dengarkan dahulu ayatnya, sahabat-sahabat, tarik nafas. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Baik, di sini dia baca macam biasa saja. Ha baris depan naik di atas ba. Jangan pula di sini kita baca Masihun ibnullah. Sebab apa? Dia kalau tanwin saja baris dua. Baris dua. Di sini baris satu. Dia kekal begitu. Sekali lagi dengarkan. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Boleh dapat sesuatu diharapkan sahabat-sahabat. Jom sekali lagi tarik nafas, kita baca sama-sama. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Alhamdulillah. Boleh. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, minta komen di bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat, kita ada berita gembira untuk teman-teman. Ada berita gembira berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul ini kepada teman-teman yang nak belajar daripada asas. Kami nak kirimkan ke rumah anda buku asas dan tajwid. Kalau nak dapatkan kesemua itu, tunggu sehingga akhir pelajaran. Baik, insya-Allah. Sebelum kita nak masukkan ayat ini, sekali lagi saya nak bukakan kuis yang ringkas, yang simple. Nak pilih A, B atau C. Di sini kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal. Siapa yang sebelum ini dia baca dengan at-takhadhu? Siapa baca at-takhadhu, pilih A. Komen A di ruangan bawah. Silap pun tak apa. Siapa yang baca betul, selepas ini sahabat-sahabat akan dikonfirmkan bahawa selama ini bacaan sahabat memang betul. Siapa yang baca salah, siapa yang baca silap pun tak apa. Selepas ini kita dapat membetulkan, dapat mendapat pelajaran dan dapat membaca dengan betul selepas ini, insya-Allah. Jadi jangan malu nak jawab A ke B ke C ke. Jangan ikut orang. Saya nak tanya teman-teman sebelum ni baca sendiri bagaimana. Jangan tengok kawan komen A kita pun jawab A. Kawan komen B kita jawab B, tak mau. Kita jawab mengikut apa yang kita baca sebelum ini, ya. Siapa yang sebelum ini baca at-takhadhu, pilih A. Siapa yang baca dengan ittakhadhu, pilih B. Siapa baca dengan uttakhadhu, pilih C. Ataupun siapa dia baca dengan bacaan takhadhu, dia baca takhadhu, pilih D. Kalau tadi ada pilihan A, B dan C saja, sekarang ni sahabat-sahabat ada 4 pilihan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang baca at-takhadhu, pilih A. Siapa baca dengan ittakhadhu, pilih B. Siapa baca dengan uttakhadhu, pilih C. Siapa baca dengan takhadhu, pilih D. Siapa yang baca sebelum ni, macam mana? Jangan ikut kawan, ikut diri kita sendiri. Komen sekarang di ruangan bawah. Sekejap lagi kita confirmkan bacaan yang betul. Saya nak teruskan dahulu pada ayat yang lain.
pedas. Ahbarahum. Sambil-sambil itu kita bagi ruang dan masa untuk teman-teman jawab. Saya nak kalau boleh semua ambil bahagian, semua tolong jawab pertanyaan saya tadi itu ya. Ahbarahum, idhar syafawi di sini. Wa ruhbanahum. Sekali lagi di sini idhar syafawi. Arbabam. Di sini ro dibaca tebal. Aur, jangan baca ar. Siapa baca ar? Tak betul. Dia kena baca aur. Arbabam. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Daripada ban jadi bam, masuk terus beserta dengung 2 harakat. Mi di sini disamarkan 2 harakat ikhfa hakiki. Dunillah, lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Hiwal masi, si 2 harakat. Ha bari atas naik di atas ba, ada pantulan di sini khakhalah. Habna mar. Hamna mar, ra-nya jadi tebal. Mar, jangan baca mar. Itu silap. Ramai yang silap di sini ya. Hati-hati. Ra ada kala dibaca tebal, ada kala dibaca nipis. Maryama wa ma. Siapa yang nak belajar lebih lagi tentang cara bacaan huruf ra, lafzul jalalah, jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid yang akan kami berikan dan kirimkan ke rumah anda. Saya akan bagi tahu sebentar lagi di akhir bagaimana untuk mendapatkannya. Dan juga ada tawaran yang istimewa bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul kali ini. Maryam wa ma, 4 atau 5 harakat. Umiru, dibaca 4 atau 5 harakat. Illa, bukan illa, jangan baca il, tapi baca il. Hamzah baris kasrah bunyi i, bukan bunyi e. Illa liya, di pertengahan kerongkong. Budu, 4 atau 5 harakat. Ilahau, di sini masuk beserta dengung idgham bi gunnah. Daripada ilahan jadi ilahau, barulah wa, 2 harakat. Nampak tak waw tu ada alif kecil itu, huruf mat itu. Wa, 2 harakat, barulah ha pedas, haida. Dan kalau waqaf jadi ma'iwat, 1 baris 2 harakat. La, ni mat ta'zim namanya, dibaca 4 atau 5 harakat. La ilaha illahu. Kalau waqaf ha tu baris dhammah dibaca 2 harakat. Jangan waqaf dengan illahu, tak sempurna. Siapa yang baca hu salah, dia kena baca illahu, baru berhenti. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh wasal. Subha, ada lantunan di sini, khakhalah. Subha, ha padat, 2 harakat. Nahu, hu 2 harakat, na 1. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Amma, baru masuk ma, jangan baca amma, tak betul. Amma yushrikun, ri ni jadi nipis. Rikun, baru berhenti. Baik, sebelum kita nak bacakan ayat ini, jom kita dapatkan dulu jawapan ini. Siapa yang pilih, saya nak tengok dulu komen. Siapa yang pilih A? Ramai tak yang pilih? Okey. B, C. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ada yang jawab A. Tak apa. Siapa, maksudnya yang jawab D ada tak? D. Okey. Ramai yang pilih A, B atau C. Jawapan yang betul, apa dia? Saya akan confirmkan kepada teman-teman. Saya nak bagi, sebelum saya confirmkan, saya nak bagi satu tips yang mudah. Tolong tulis, benda ni penting. Dan jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian yang saya nak sampaikan ini penting dan bermanfaat, jangan lupa tekan button share. Kita bantu lagi ramai kawan-kawan yang lain supaya mereka dapat belajar, dapat baca dengan betul selepas ini. Ya, insyaAllah. Terima kasih, tolong bantu saya share. Baik, saya nak bagi tips yang mudah. Sahabat-sahabat tolong tulis. Kalau jumpa hamzah wasal ini, dia panggil hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sod di atasnya ini. Kalau datang selepasnya huruf lam, tanpa fikir panjang, bacalah baris atas, baca a. Jadi, siapa yang di sini huruf yang kedua huruf lam kah huruf ta? Huruf yang kedua adalah huruf ta. Jadi bukan huruf lam. Jadi automatik baris fathah terkeluar daripada pilihan kita. Jadi siapa yang jawab A, at-takhadhu, jawapannya salah.
Siapa yang jawab A, salah. Baik. Pertama, saya nak bagi tahu yang tu. Poin yang kedua, saya nak bagi tahu, kalaulah sahabat-sahabat lihat huruf yang kedua ni bukan huruf lam, maka baru kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga, huruf kha, berbaris fathah. Maka, jika huruf yang ketiga berbaris di fathah ataupun kasrah, dua situasi, fathah atau kasrah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Dalam contoh ini, huruf ketiga baris fathah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Ittakhadhu. Jadi siapa yang jawab uttakhadhu ataupun jawab takhazu, salah. Jadi yang betulnya adalah B, ittakhadhu. Yang betulnya adalah B. Saya ulangi sekali lagi. Adalah B, ittakhadhu. Jadi selepas ini sahabat-sahabat, jangan silap lagi. Bacaan yang betul adalah ittakhadhu. Boleh? Dapat belajar sesuatu? Kalau dapat belajar sesuatu, share lah. Bagi kawan-kawan kita juga dapat belajar. Boleh? Kita nak teruskan bacaan. Kalau boleh tarik nafas dan ikut saya baca bersama-sama. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa ruhbanahum arbaban المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Okey. Baik, sekali lagi. Tarik nafas. Kita baca contoh ini. Bagi betul ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Baik, Alhamdulillah. Sekarang ini, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 27 hingga ayat 31. Saat lagi habis je bacaan, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, belajar balik makhraj huruf dan dapatkan bimbingan dan nasihat daripada kami seumur hidup dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan kita ada tawaran yang sangat-sangat istimewa, jangan lepaskan. Dah bersedia untuk kita mulakan bacaan? Siapa nak minum air? Silakan. Baik. Jangan lupa share ya, sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan bacaan. Dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart? Tarik nafas. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها
نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan nilai tambah pada teman-teman untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatih Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Baiklah. Sahabat-sahabat, sebelum saya berakhir, saya nak kongsikan ada satu berita gembira bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini. Kita memberikan satu tawaran yang sangat istimewa bagi teman-teman yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Jadi sahabat-sahabat, jadi insya-Allah jangan lupa untuk mendapatkan buku tersebut. Kami bukan saja berikan buku, kami berikan juga rakaman kedua-dua buah buku tersebut.
Jadi sahabat-sahabat akan mendapat panduan dari segi bacaan dan bimbingan daripada saya sendiri yang akan membimbing bacaan tersebut. Kita belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu dan juga hukum-hukum tajwid. Ataupun sahabat-sahabat boleh hadiahkan buku ini dan rakamannya kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Mungkin selama ini kita hadiahkan kasut, baju, beg dan sebagainya. Kali ini mungkin kita boleh hadiahkan satu cara yang mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran kepada mereka yang tersayang. Selain daripada itu, kami akan berikan 3 bonus tambahan, iaitu kita berikan e-book nota tajwid kepada anda. Kedua, kita berikan bonus tambahan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Ada lebih daripada 600 video pelajaran daripada rakaman tersebut dan juga campur dengan daripada rakaman buku asal dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Bukan 8 video, bukan 80 video, tapi hampir 800. Ianya telah membantu ramai daripada kalangan kawan-kawan kita yang telah menjadi ahli untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi mungkin kali ini detik dan ketikanya untuk kita belajar balik, kita perbetulkan kembali bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang ketiganya, sebelum saya terlupa, kita juga berikan konsultasi eksklusif kepada anda ahli cepat Quran yang kalau nak bertanya kami, ada sebarang pertanyaan, ada sebarang persoalan, kita boleh buat video call, boleh buat appointment, ya, insya-Allah. Walau di mana saja teman-teman berada, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja anda berada sekarang ini, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan kami. Kita ambil semangat bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk kita kembali memperbetulkan bacaan Al-Quran. Lebih baiklah kita bersusah hari ini daripada kita bersusah untuk menjawab di hadapan Allah nanti. Di padang mahsyar bila diajukan soalan kepada kita, ke mana masa kita habiskan? Kita tak ada langsung belajar untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan bimbang tentang keputusan kerana Allah tidak menilai daripada keputusan. Allah menilai daripada usaha kita. Tunjukkanlah usaha kita bukan kepada saya, bukan kepada diri tuan-tuan, tapi kepada Allah. Belajarlah untuk ikhlas. Kita belajar ini demi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah kunci kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Apa gunanya manusia lain meredai kita, suka kepada kita jika Allah murka? Jadi yang paling aula, yang paling utama, marilah sama-sama kita mencari redha Allah melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana setiap satu huruf yang kita baca itu digandakan 10. Jadi mungkin ianya sedikit sebanyak dapat menampung amalan-amalan kita yang kurang selama hidup kita ini. Semoga Allah memberkati usaha kita sama-sama lah. Dan semoga Allah menerima usaha kami yang kecil ini untuk membantu teman-teman sahabat-sahabat pecinta Al-Quran untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kalau nak dapatkan semua yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau sahabat-sahabat nak dapatkan keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu, komen nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat print screen nombor yang akan kami bawakan sebentar lagi, iaitu nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Siapa yang tak tahu print screen, Ustaz, saya tak tahu print screen tu apa, ataupun siapa yang tak ada pen nak tulis, jangan bimbang. Sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, nanti admin kami akan hubungi, akan bagi tahu macam mana nak buat pendaftaran, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan kedua buah buku tadi itu ke rumah anda, dan kami bantu bagaimana untuk mendapat akses kepada rakaman-rakaman pelajaran yang telah kami sediakan untuk anda dan ahli keluarga anda, insya-Allah. Ataupun teman-teman yang biasa buat pendaftaran online, boleh terus buat pendaftaran di laman web kita www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Itulah antara beberapa cara langkah utama untuk sahabat-sahabat mendaftar menjadi ahli cepat Quran bagi mendapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun print screen nombor ini dan WhatsApp kami selepas live ini, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa syarat nak jadi ahli cepat Quran ini?
Syaratnya pertama mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya, kita kenakan sedikit yuran keahlian untuk menampung kos buku, kos rakaman kita, kos studio kita dan sebagainya. Itu pun bukan kos keseluruhan, kerana untuk menyiapkan keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu menelan hampir ratusan ribu juga. Lebih daripada puluhan ribu untuk kita siapkan 800 video rakaman, untuk sediakan studio, untuk membayar tim Fatihah ini juga dan sebagainya. Tapi untuk hari ini, sahabat-sahabat, hari ini adalah mengikut perancangan kita adalah hari yang terakhir untuk promosi sambutan Maulidul Rasul. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hari ini. Sahabat-sahabat hanya bayar berapa? RM250. Bukan sebulan, bukan setahun, seumur hidup. Jangan lepaskan peluang. Hanya RM250 untuk seumur hidup. Sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan daripada kita, insya-Allah. Boleh ikuti selain daripada live yang saya berikan setiap hari ini, juga boleh dapatkan panduan bacaan Al-Quran daripada asas. Kita belajar balik, insya-Allah. Kita dapat belajar, pasangan kita dapat belajar, anak-anak kita dapat belajar. Hanya dengan bayar RM250. Marilah menjadi ahli cepat Quran, dan kami bersedia untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Semoga sahabat-sahabat mendapat manfaat daripada pertemuan kita yang ringkas untuk hari ini. Ingatlah yang kebaikan yang sahabat-sahabat terima, pelajaran yang faham, yang bermanfaat itu, yang sempurna itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya hari ini. Saya akhiri dengan hada wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.